Okay, lebih kurang. Terima kasih siapa yang tekan record ni. Okey. So saya suka tanya yang sahabat-sahabat barulah, sahabat tamat lama ada yang pernah dah tengok training ni, pernah masuk kelas ni. So kita sebagai ulangan jugalah. So mana yang tak pernah, okey, nanti kita akan ada banyak Q&A lah. Okey, kita pergi yang pertama. Okey. So, sekiranya kita nampak kat sini ada chimpanzee lah, chimpanzee ke monkey ke King Kong ke gorila ke kan. Tapi saya rasa ni chimpanzee lah. Dah lama tak tengok National Geography kan. Betul ke? Chimpanzee lah nama dia? Ke Planet of the Apes. Okay, so ini adalah chimpanzee. Nak orang hutan ke boleh juga orang hutan. Okay, so sekiranya diberi pilihan lah, adakah chimpanzee ni dia nak duit ke dia nak banana? So saya tanya Balia, apa dia pilih? Dia akan pilih pisang. Dia akan pilih pisang lah kan. Dia bagi pisang. So kalau diberi pilihan dekat anda nak duit ke nak pisang? Duit. Majoriti cakap nak duit lah. Ada tak kat sini? Boleh cakap tu siapa yang ada jawapan nak pisang kan? Okay. So tak apa, simpan jawapan awak tu, awak nak pisang ke, duit ke, simpan. So kita nak cerita bagaimana kita memikirkan berkenaan dengan pisang dengan duit ni, kita boleh tahu dekat mana level kita lah. Okay. So kita tengok ada berapa level kita kan. So kita tengok siapa yang dalam, simpan jawapan anda, simpan anda saja yang tahu jawapan anda, nak pisang ke nak duit kan. So kita tengok yang pertama lah. Okay. Dia punya level test dia daripada pisang dengan duit tadi. Pertama, so level 1, saya mahukan pisang. So ni level 1 lah. Level kita. So kalau kita tadi kita cakap kita antara duit dengan pisang, kita nak pisang. Okey, so kita masih dekat level 1 awareness. Okey. So kalau dapat pisang, hanya dapat pisang je lah kan. Okey, kita tengok apa yang dekat level 2. Okay, saya mahukan duit untuk beli lebih banyak pisang. Ada tak yang nak duit tadi kan? Betul tak? So anda hanya level 2 saja ke? Majoriti kan nak duit tadi. So nak duit untuk beli banyak pisang. So itu level kita lah kalau kita nak duit sahaja. Okay. Kalau kita pergi jauh sikit tengok level 3. Apakah level 3 ni? Kalau anda terfikir benda ni tadi, anda berada pada level 3. Saya mahukan duit untuk beli ladang pisang supaya saya ada bekalan pisang yang berterusan. Saya percaya ini ada yang terfikir pada benda ni. So kita nak tanya tadi siapa tadi Nazrul. Nazrul fikir apa tadi? Nazrul, saya cakap Nazrul ke Azri tadi ya? Haris. Okey, Haris. Awak tadi antara pisang dengan duit tadi awak pilih duit lah. So awak rasa awak fikir duit untuk apa? Duit untuk yang level 2 tadi lah. Level 2 Okey. Okey. Thank you. Terima kasih. So macam dengan Balia sama juga level 2 juga. Ya, sama betul. Okey, saya banyak tanya sahabat baru sebab dia orang tak tengok lagi slide ni kan. Nanti dia orang dah tengok nanti dia orang boleh ingat lah. So mana yang tak ingat, yang pernah masuk ni minta okey. So kita tengok kita ada level lagi, level 4. Level 4. Apa dia level 4 ni? Saya mahukan duit untuk beli ladang pisang supaya saya boleh jalankan perniagaan pisang untuk mendapatkan lebih banyak duit untuk membeli benda-benda perkara yang lebih baik dari pisang. Ada terfikir tak benda ni tadi? Ada yang siapa yang terfikir sampai tahap ni tadi? Tak ada So kalau senyap tu maknanya tak ada lah. Jarang sebab semua akan fikir duit dengan pisang lah. So duit nak buat apa lah kan? Okay, so ini level 4. So kita tengok level paling tinggi lah. Kita ada level 5. Dia tulis kat apa kat situ? Saya mahukan duit untuk beli ladang pisang dan mulakan perniagaan pisang. Seterusnya beri peluang lebih ramai orang bekerja dengan saya untuk menjana lebih duit untuk saya dapatkan apa saja yang saya impikan. Okey, tuan-tuan. Daripada pisang dan duit tadi, so sebenarnya kita nak tahu awareness kita kat mana kita nampak benda ni lah. So setiap orang dia takkan nampak tau. So contohlah dalam bidang takaful, tak semua orang nampak takaful ni boleh jana high level income sampai kita boleh jana lebih banyak income. Tak semua orang nampak.
So kalau nak sesuatu itu baru pisang lah kan, baru duit, baru takaful. Sebagai contoh kalau macam awareness yang cerita pernah dengar cerita pasal menjual selipar di Afrika dulu kan. Dan datang sana ada satu pekerja datang sekali dekat kat sini tak boleh jual selipar, semua orang tidak memakai selipar. So dia kan, so tuan apa dia punya bos dia hantar lagi seorang. Orang yang kedua ni call pada bos hantar lebih banyak selipar sebab orang kat sini tak ada selipar. That's how kita lihat, that's awareness kita. That's how kita test, how kita test kita punya level nak tahu this is it. So kita boleh nampak apa saja peluang yang ada lah sebenarnya. Okay, so kita tengok next slide. Okay, kalau tengok dalam bisnes kita lah. So apakah awareness kita di dalam life insurance business? Okay, so adakah kita nak buat part time job, earn some or extra income? Boleh. So kita tu level awareness kita dalam bisnes sebab kita nak buat part time job, earn some extra income, ataupun buat full time job as a stepping stone. Okay, betul? Permulaan. Ataupun a lifelong career that can provide good security, or dia punya level high dia ada a lifelong business great future. So tuan-tuan dan puan-puan, anda telah diterangkan, kita dah ada. Paling baru adalah kita tengok penerangan daripada sharing Encik Azlan masa hari Jumaat itu. Dia cerita bagaimana bisnes ni berkembang daripada income sekecil-kecil tu, daripada income yang beratus sebulan tu dah boleh jadi income harian dia. Tuan-tuan dan puan, so dan benda ni berkembang dengan kita memberi peluang pada orang lain buat benda yang sama. Okay, so this is awareness yang kita boleh nampak dalam insurance business. Tadi cerita pasal pisang saja. So kita boleh berkembang dengan pisang, tapi dalam bisnes ni macam mana? Mula-mula kita buat part time. So and then kita pergi full time, masih dekat kita lagi. Lepas tu kita dah create satu benda untuk good security. Apa dia security dalam business life insurance? Sebab salah satu prudential kita ada apa dia? 6 years income. So maknanya kalau hari ni tidak bekerja sebab sakit, sebulan tak kerja, tapi income still dapat. Betul tak? Itu dia untuk yang level yang dekat level 4 tu, saya fahamkah? Okay, so bila untuk yang A, level lifelong business great future. Okay, tuan-tuan, so bila anda sudah ada satu cawangan yang banyak, mungkin cawangan mungkin akan buka di Sabah, Sarawak ke, atau di utara selatan ada cawangan. Masa ni anda sudah ada satu future, great future lah kita cakap. Anda sudah create satu business yang mana kalau anda masuk dalam kita punya core values lah, kita punya company values, vision untuk melahirkan leaders. Maksud bila cakap dekat ayat tu maknanya memudahkan kita untuk mengembangkan bisnes lah dalam bidang takaful ni. Okay, tuan-tuan. So kat mana anda boleh jawab sendirilah. So your awareness will determine your behavior and then your outcome, tuan-tuan. So anda kena tahu kat mana. So maknanya level anda, walaupun anda fikir masa ni dari tahap level 1 pisang tadi ataupun level 2 dekat duit tadi, anda masih boleh ada peluang untuk meningkatkan dia. So macam mana nak meningkatkan awareness kita ni? Okay tuan-tuan, kat sini. Ini kita panggil graph awareness lah. So sekiranya awareness kalau tengok kat sini, ada kat situ problem, ada challenge and opportunity. Okay. Sekiranya atau anda memang ada awareness yang sangat tinggi, anda akan sentiasa lihat opportunity. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, anda akan lihat opportunity saja. Sekiranya berlaku pada diri anda, sikit-sikit anda dapat masalah. Masalah tu kecil tau, masalah kecil. Contoh, sekarang kita sudah berpindah kepada virtual. Anda masih nak guna sistem lama. Susahlah sebab tu sekarang kan. So anda akan nampak problem challenge. Why not anda ubah diri anda, ubah cara fikir, nampak opportunity. Opportunity dia apa? Opportunity ada kalau kita buat virtual, lagi banyak peluang kita jumpa orang sebab masa untuk travel dah disingkatkan. Ada opportunity yang kita nampak. Contoh-contoh lain, opportunity apa dia? Dulu kita tidak perlu nak tulis, nak print form semua. Sekarang dah digitalize, kita ada full surplus, just masuk dalam Dropbox. Memang mula-mula susah sebab tak pandai. Anda akan benci sesuatu sebab anda tak tahu. So that's why lihat satu benda tu dengan peluang. So bila anda lihat
anda tak nampak peluang tu, anda akan nampak apa dia? Problem yang sangat besar, halangan yang sangat besar kekeliling anda. That's why kita tidak boleh move forward ke depan. Okay. Okay. Okay, untuk graf ni kan, saya nak tanya, untuk graf ni ada siapa-siapa nak tanya tak? Ataupun rasa graf ni mungkin terbalik ke, atau ke kiri, ke kanan ke? Adakah ni betul? Okay, betul tak Fazli graf ni? Betul kan? So jika anda lihat opportunity tu lebih besar, anda akan lupa pasal problem dengan challenge tu. Nampak? Ruang bila naik opportunity dan naik atas awareness tinggi, hanya anda akan lihat opportunity saja. So problem tu semakin mengecil dia punya graf dia kat situ. Okay, so kat sini sama-sama tu kita nasihat diri kita sendiri, lihat sekeliling anda. Masuk je hari esok, lihat opportunity apa yang anda akan jumpa. Mungkin besok aku tak ada prospek. Tak ada prospek. That's why opportunity yang ada adalah buka balik OL. Kita dah ada sistem. So lihat keliling kita, kita dah sediakan sistem yang baik untuk kita bergerak, move forward. Okay. Okay. So ini daripada awareness graph. So kita boleh nampak lah. Okay, next. Okay, macam mana kita nak ada high awareness ni? Macam mana? Dia ada cara-cara dia lah. Dia ada kaedah, dia ada step dia. Yang pertama adalah step dia, okay, how to increase self-awareness. Dia bukan semula jadilah tuan-tuan. So kita kena ada tanam sikit-sikit benda ni. So self-awareness. Kita bukan terus lahir kaya. Macam tu lah. Kita lahir semua sama. Tidak berpakaian. So kita kena belajar. That's why tuan-tuan datang pada hari ini. So pertama sekali, anda kena jadi seorang yang BBM. Apa dia BBM ni? Siapa boleh jawab? Alifah. Alifah macam bercakap mulut dia kumat kamik tadi kan? Be better me. Becoming better me Oh, salah. Okay, so becoming better me. So maknanya I want to change bit by bit daily and be better person. Okay. So ada teka-teki lah. Macam mana nak masukkan kambing dalam peti ais. So benda ni dah biasa dengar lah kan. So siapa yang tak pernah dengar ni tolong jawab soalan ni. Balia tahu tak macam nak masukkan kambing dalam peti ais? Saya tanya Balia sebab keluar kat sini nama 4 dia. Saya tak nampak semua kan. Okay Balia. Macam mana nak masukkan kambing dalam peti ais? Buka peti ais, masukkan kambing. Okey, buka peti ais, masukkan kambing Okey. Lepas tu macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Buka je lah, masukkan. Macam tu. Okey, so kambing tadi dah dalam peti ais, macam mana nak masukkan gajah? Peti ais ni mungkin besar sebab tak dinyatakan kebesaran peti ais ni. Okey. So dia ada critical thinking sikit So macam mana nak makan gajah? Siapa yang panggil ni? Okay, macam mana kita Balia, kita tanya Balia lagi Balia, macam mana nak makan gajah pula? Makan gajah macam ni. Keluarkan daripada peti ais, potong, masak. Makan. Okey, so kalau tengok dekat atas tu kita bit by bit lah. So kita kalau nak makan gajah semua sekali, kita kena mula-mula kita kena keluarkan kambing tu lah daripada peti ais. And then kan, tu gajah tadi rabu masuk gajah. Selepas tu kita nak makan gajah tadi, kita kena keluarkan gajah tadi dan potong dia sikit-sikit lah. Betul tak? So begitulah kita kena buat benda ni bit by bit. So usaha untuk ada increase kita punya self awareness ni kena bermula dengan sedikit demi sedikit. Tak boleh terus lompat nak perfect terus. Hari ni baru belajar 3 trap, besok nak terus close big case. Itu adalah satu kesilapan yang mungkin kesilapan besar lah. Mungkin betul tapi anda tak tahu apa dia punya prosedur selain. Okay? So maknanya kena ada becoming better me. I want to change bit by bit daily and be a better person. Okay? So ini yang pertama. Yang kedua, can I. So can I ni apa? Constant and never ending improvement in growth. Kita kena jadi orang macam ni. Sentiasa improve and then tidak berhenti untuk improve diri kita. I become a learning person. Sentiasa cari ilmu. Okay, nak cari ilmu salah satunya datang ke training kita.
lagi kita boleh membaca. Okey, banyakkan membaca. Banyak buku-buku yang sesuai kita baca berkaitan dengan bisnes kita. Sangat banyak. Kalau tak tahu buku tu kita boleh tanya sebab kita ada a few leaders, ada a few mentors yang banyak buku dia dapat free. Buku-buku tu kan boleh tanya, boleh pinjam, nak sewa ke, nak beli balik ke kan. Okay, so lepas tu I able to entertain myself, entertain another person and entertain new ideas. So maknanya kita ada cara kita nak entertain diri kita lah kan, nak entertain diri kita, so able, memang able. So kita, and then kita boleh entertain another person. So maknanya boleh bantu. Entertain ni saya nampak boleh membantu, and then kita boleh layan any new ideas, which mean I'm open mind, my cup is half full and I have willingness to learn. So word yang paling benar sekarang ini adalah willing to learn lah sebenarnya. Sentiasa tidak memenuhkan kita punya kelas tu lah, datang masuk kelas dengan half cup. So nanti penuh balik cawan tu. Okay. So peribahasa mengatakan kalau tu nak masuk satu kelas tu kita bawa datang dengan gelas kosong. Okay, datang dengan kelas kosong, jangan datang dengan gelas penuh, nanti melimpah-limpah. Okay, so kat sini kan tadi kita ada pertama apa ada BBM, becoming better me. I change bit by bit to improve diri kita, and then sekarang ada can I. Kita change, and then lepas tu kita ada constant and never ending improvement. Kita change by bit, and then sekarang kita dah ke level maknanya constant, sentiasa improve. So apa yang kita berubah, so kita maintain dan kita akan improve. Dan non-stop learning lah. Okay. Okay, so apa lagi kita boleh buat? Dekat sini, how to become BMM dan KNII. How to become becoming better me and apa tadi saya lupa, KNII tadi tak balik. Constant and never ending improvement tadi. KNII. Macam mana nak jadi dia? So, pertama kita kena fokus on circle of control, kita kena jadi change energy giver dan juga kena ada right mindset. Change energy giver dan right mindset. Apa dia change energy giver dan right mindset? So pertama, focus of circle of control. Okay tuan-tuan, benda ni sangat penting. Kita kena control apa benda yang kita boleh able to control lah. Contoh, so sekarang ni masa PKP. So masa PKP kita tidak boleh keluar. So kita tak boleh kontrol. Kena kurung, kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak berberontak, aku nak pergi buat appointment kat luar, tak boleh. So apa yang kita boleh buat adalah kita tengok apa yang kita belum kontrol, kita boleh apa yang kita boleh. Kita boleh melalui virtual punya appointment. That's why untuk melalui virtual appointment disediakan kelas untuk kita. So kita boleh kontrol, hanya pergi kelas saja. Tidak perlu bising sana, bising sini, aku tak boleh kan. Tak boleh buat ni. Mari kita kena kontrol, kita kena fokus apa yang kita boleh buat lah. Banyak lagi. So kita tidak boleh kontrol cuaca, kita tak boleh kontrol keadaan sekeliling kita. Kita boleh kontrol apa dalam bisnes ni? Salah satu adalah kita boleh kontrol kita punya presentation. Kita tidak boleh kontrol result. Kita tak boleh kontrol, besok aku guarantee close lah. Tak boleh, kita tak tahu. Hanya Allah yang tentukan. Yang kita boleh kontrol, besok aku boleh buat open. Guarantee boleh buat, aku boleh buat presentation. So change energy giver and then right mindset. So sentiasa menjadi orang yang sentiasa bagi energi pada orang lain. Kalau kita bagi energi kat orang lain pun akan dapat energi kita tu. Okay. So pertama kita kena change our words lah. Tukar words kita daripada negatif ke positif. Okay. So I do it now. Okay, kita apa benda kita ada depan kita buat terus. I do it now, and then kita kena ada high level of discipline dan high level of success. So maknanya apabila kita buat benda terus dan kita ada satu disiplin, dan insya-Allah akan ada high level of success. Nak tahu siapa paling disiplin dalam ni, kita boleh tahu sila jumpa leader anda lah. So saya percaya leader kita yang ada sekarang ni dekat Kajang ni memang semua ada disiplin masing-masing. So nak tahu high level disiplin diorang tu boleh tengok dekat result masing-masing lah. High level result tu, high level of success tu datang daripada high level of discipline tadi. Mereka ada jadual mereka bila mereka nak buat presentation untuk BOP, bila mereka nak entertain, tadi cakap kan, entertain and other people, macam mereka entertain agent mereka. Okay.
So daripada awal tadi BBM, NKNI yang ikut ke sekarang kita nak CEG and RMS ni. Okay, so next apa lagi ada? Dah habis. Sekejap dah habis. So dia patah balik dekat sini. So kita ulang balik lah. Okay, so kita ulang balik apa dia ada. So daripada graf ni kita kena ada high level of awareness dalam bisnes ini untuk elakkan kita sentiasa fokus kepada problem and challenge. Bagaimana? Bagaimana untuk ni? Pertama kena ada kita kena apa tadi? Becoming better me dan juga KNI tadi ya. Okay, so change bit by bit. And then lepas tu kena ada constant and never ending to learn lah, improve. Dan last sekali kena ada disiplin tadi, do it now. Okay, so very simple kelas pada malam ni, high level of awareness. So siapa-siapa ada nak tanya soalan tak? Saya stop sharing lah kat sini. Sampai situ saja. So kita open berkenaan dengan high level of awareness punya topik ni. Dah 30 orang lah, ramai datang malam ni. So saya faham ada yang pernah dengar, so ada yang belum dengar. So tuan-tuan, secara rumusannya sebenarnya tadi kita nak terangkan. Okay, so tuan-tuan semua dalam ni adalah businessman, sama ada part time ke full time ke kan. So bila businessman ni kita kena ada satu mindset yang mana kita kena lihat fortune. So kan, so kita tak boleh lihat apa yang kita ada. Mungkin sebelum ni kita ada pendapatan yang banyak ni saja. So kita percaya ini saja yang kita ada. Tapi anda dah datang dalam ni tak mungkin. Anda bukan level macam tu. Anda dah up level. So maknanya anda dah ada satu awareness yang mana ada side income, dan dengan side income ni aku boleh buat apa saja. So why not tingkatkan awareness anda untuk buat apa? Untuk besarkan income ni dan jadikan bisnes ini boleh sustain for the long term. Tu yang tadi cakap ni, sampai high level tadi. So great opportunity tadi for future. So kembangkan bisnes anda. So bagaimana nak mengembangkan bisnes dalam Prudential ni adalah dengan ajak orang lain buat apa yang kita buat. Ajak dia buat income. So jemput datang pada hari Jumaat ini. Kita ada EOP daripada Cik Nana dan Cik Alifah. So poster dia, poster lupa nak letak kat sini tadi. Nanti kita tengok dalam grup masing-masing, dalam SBU, dalam unit masing-masing kita akan edarkan poster EOP. So itu adalah step yang pertama, change bit by bit. Maknanya change bit by bit, step pertama adalah untuk mengembangkan bisnes anda adalah pertama datang training, yang kedua anda akan bagi peluang dekat orang lain untuk buat bisnes yang sama lah. Anda mungkin dah dapat sebulan beratus, sebulan beribu, ada yang beras ribu kan. Why not ajak orang lain buat benda yang sama? Tak rugi pun. Anda bantu dia tambah income, insya-Allah. Okey, so last itu saja daripada saya. Ada tak siapa mungkin ada leader nak tambah ke daripada saya punya kelas tadi? Mungkin ada kurang ke, sebab ni first time saya mengajar bab ni. Okey. Ada tak? Tak ada ke nak tanya? Mantap dik, mantap. Siapa punya suara tu? Okey, Bos Fizi. Tak ada. Mantap Pak Abu. Mantap. Okey. Terima kasih. So terima kasih.